Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan buat sedikit video pendek tentang soalan nombor 10 bahagian C kertas 2 untuk subjek sains SPM. Baik, seperti yang anda lihat di paparan, ini adalah soalan nombor 10 yang membawa markah 10 markah. Baik, kita tengok terus pada soalannya. Soalan ni dia akan nyatakan penyataan. Dia punya stimulusnya adalah penyataan ataupun gambar rajah. Dan pelajar wajib untuk memerhatikan gambar rajah atau penyataan sebelum menjawab soalan. Baik, kita lihat di sini penyataan dia sangat ringkas. Aloi dan logam tulen mempunyai sifat tahan kakisan yang berbeza. Okey, biasakan pelajar menggunakan highlighter ataupun tak ada highlighter, kamu gunakan pen ataupun apa-apa saja alat tulis yang kamu bawa sewaktu peperiksaan untuk meng-highlight menandakan bahagian-bahagian penting dalam penyataan tersebut. Baik, di sini kita ada idea kita di sini, aloi, logam tulen dan juga sifat tahan kakisan. Okey, merujuk kepada pengetahuan kamu sewaktu kamu belajar, kita dah tahulah aloi adalah gabungan dua ataupun lebih unsur. Manakala logam tulen terdiri daripada satu unsur sahaja. Jadi kedua-duanya mempunyai sifat tahan kakisan yang berbeza. Jadi di antara dua unsur ni, dua bahan ini yang mempunyai sifat ketahanan yang lebih tinggi adalah sudah pastinya aloi. Yang kurang tahan kakisan tu logam tulen lah. Okey, itu pengetahuan umum kamu. Jadi berdasarkan pengetahuan umum kamu, anda dibekalkan sebatang paku besi, sebatang paku keluli, larutan natrium klorida, rak tabung uji dan radas-radas lain. Baik, dan kamu diminta untuk menyatakan satu cadangan hipotesis untuk menyiasat situasi atas serta menghuraikan eksperimen untuk mengkaji hipotesis anda di atas. Okey, soalan B ni dia ada anak-anak soalan dia ni. Ini saya saja buat ringkasan lah. Sebenarnya kamu kena ada beberapa poin. Nanti kita akan bincangkan. Kita try cuba dulu untuk menjawab soalan yang pertama. A, 10A. Menyatakan hipotesis. Hipotesis bermaksud kesimpulan awal kita. Okey, kita boleh bagi contoh lah. Saya bagi satu contoh mudah. Apa yang kamu fikirkan apabila kamu keluar daripada rumah kamu, kamu nampak seekor anjing yang sedang menjelikan lidah. So, fikiran pertama kita, apa yang terlintas dekat fikiran kita, oh, anjing ni mungkin dahaga. Ataupun mungkin kita kata anjing ni lapar. Ataupun kita kata anjing ni nak gigit kita. Jadi, itu kita punya hipotesis. Jadi, berdasarkan situasi di sini, kita boleh nyatakan, okey, ini merujuk kepada pengetahuan umum kita lah. Teori kita mengatakan aloi adalah lebih kuat ataupun kita panggil tahan kakisan. Kakisan tu kita panggilnya, kalau bahasa kampungnya kita panggil pengaratan lah. Tapi pengaratan tu refer pada besi. Tapi bahasa saintifik ni kita lebih refer kepada kakisan. Jadi di sini kita boleh nyatakan aloi lebih tahan kakisan berbanding, kita kena buat perbandingan kerana ada dua bahan yang berbeza berbanding logam tulen. Ataupun kamu boleh tulis juga logam tulen kurang tahan kakisan berbanding aloi. Okey. Nampak beza tapi sama maksud. Satu lebih tahan kakisan, satu lagi kurang tahan kakisan. Baik, kedua-duanya diterima. Okey, jelas ya? Kita pergi kepada soalan B. Soalan B dia minta kita huraikan eksperimen. Okey, biasanya dalam soalan ni dia dah bagi anak-anak soalan dia, sub soalan, sub question dia. Di antaranya kamu perlu nyatakan tujuan. Kemudian kamu kena nyatakan dia punya pemboleh ubah. Pemboleh ubah kita ada 3. Pemboleh ubah yang dimalarkan,
pemboleh ubah manipulasi ataupun biasa kamu sebut PM kan, singkatan ni manipulasi. Dan yang terakhir, pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, pastikan kamu ada ketiga-tiga pemboleh ubah dalam set jawapan kamu. Seterusnya, kita kena ada radas dan bahan. Yang keempat, kaedah ataupun prosedur. Dan yang terakhir, dalam jawapan kamu perlu ada penjadualan data. Baik, ini adalah sub question ataupun sub soalan yang perlu kamu ada dalam bahagian B, 10B. Baik, kita pergi kepada untuk menjawab tujuan. Okey, kita refer pada hipotesis kita. Okey, kita kata di sini alloy lebih tahan kakisan berbanding logam tulen ataupun logam tulen kurang tahan kakisan berbanding alloy. Jadi, mulakan jawapan kamu dengan bismillah. Mulakan jawapan kita dengan contoh jawapan. Baik. Okey, kita kecilkan sikitlah, tebal sangat tulisan ni. Untuk mengkaji, nipis lah pula. Tak suka ni nipis. Untuk mengkaji, okey, biasakan ayat untuk mengkaji. Sampel jawapannya. Untuk mengkaji ketahanan kakisan baik. Di sini pelajar perlu alert. Okey. Kita nak uji ketahanan kakisan apa bahannya. Jadi kita mesti merujuk kepada bahan yang diberikan. Bahan yang diberikan pada kita, ayat pun salah tu ya. Okey, kita ada paku besi dan juga paku keluli, larutan natrium klorida serta rak tabung uji serta radas lain. Baik. Di sini kita kena nyatakan ketahanan kakisan antara. Okey, saya suka ingatkan pelajar untuk memasukkan pemboleh ubah manipulasi di dalam tujuan serta pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey. Jadi sebelum kita nak jawab set soalan ni, okey, ni yang warna hijau ni adalah skema jawapan kita. Okey, ketahanan kakisan ni so automatically dia adalah pemboleh ubah bergerak balas, PGB. Okey. Jadi saya boleh tulis terus kat sini lah. Pemboleh ubah bergerak balas saya adalah ketahanan kakisan. So saya tulis kat sini ketahanan kakisan. Baik. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah dua bahan yang berbeza. Jadi di sini dua bahan yang berbeza adalah paku besi dan juga paku keluli. Okey, saya boleh tulis macam ini. Paku besi dan paku keluli. Kita tak boleh gunakan perkataan atau. Atau tu kita pilih salah satu. Jadi kita kena tulis dan. Kita menggunakan kedua-duanya. Biasakan gunakan dan. Okey, ataupun pelajar boleh tulis jenis paku. Jenis paku. Okey, kalau nak tulis jenis paku, pastikan kamu ada letak, ini kita panggil dia sebagai parameter. Parameter ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil apa tu ya? Bukan simpulan bahasa. Penjodoh bilangan. Apa ya kita cakap parameter lah. Jenis paku, jenis bahan, isi padu, kepekatan bahan, kepekatan larutan. Okey, yang ini kita panggil dia sebagai parameter. Baik. Manakala pemboleh ubah yang dimalarkan adalah sesuatu bahan yang kita tetapkan, kita fixkan dia. Kita boleh katakan kat sini jenis larutan, iaitu larutan natrium klorida. Ataupun pelajar boleh juga tulis isi padu larutan. Kamu nak tetapkan isi padu larutan natrium
klorida. Baik, selesai. Baik, kita dah ada 3 pemboleh ubah di sini. Jadi kita lengkapkan kita punya tujuan. Tadi saya kata PGB kita dah ada, pemboleh ubah bergerak balas kita dah ada. Jadi kita kena letakkan pemboleh ubah manipulasi kita untuk ayat yang seterusnya untuk melengkapkan jawapan bagi tujuan kita. Jadi untuk mengkaji ketahanan kakisan di antara ataupun antara paku besi dan paku keluli. Jelas Untuk mengkaji ketahanan kakisan di antara paku besi dan paku keluli. Saya dapatkan jawapan PGB dan PM ni terlebih dahulu untuk melengkapkan jawapan tujuan saya. Okey, kita pergi kepada soalan ataupun sub-soalan yang ketiga iaitu radas dan bahan. Baik, di dalam radas dan bahan, kesemua bahan yang dinyatakan di dalam penyataan ataupun stimulus kita kena tulis semula. Berserta di sini, dia tulis kat sini radas lain. Jadi kamu kena kenal pasti radas lain yang kita perlukan. Saya suka untuk ingatkan pelajar supaya lukis dulu bayangan image eksperimen tersebut. Jadi di sini dinyatakan paku besi, paku keluli, larutan natrium klorida, rak tabung uji dan radas lain. Jadi antara bahan yang tak dinyatakan di sini adalah tabung uji. Kita ada rak tapi kita tak ada tabung uji. Jadi radas lainnya adalah tabung uji. Dan boleh juga kita letak satu lagi bahan kalau kita ingat eksperimen ni, iaitu kamu kena gunakan kertas pasir. Baik. So bahan saya dah lengkap. Jadi saya tulis sahaja bahan, tulis semula bahan yang kita perlukan. So tadi kita tulis baliklah. Kita ada paku besi, paku keluli, tulis je semua Jangan tertinggal satu pun. Serta bahan yang kita tambah tadilah. Larutan natrium klorida, rak tabung uji, kertas pasir dan juga tabung uji. Saya padam ni So bahan tambahan saya dah lengkapkan. Okey, so selesai kita punya jawapan untuk radas dan bahan. Kita pergi kepada kaedah dan prosedur. Baik. Kaedah dan prosedur. Dalam kaedah dan prosedur, saya suka pelajar untuk lukis dan tulis. Saya suka pelajar kalau dia lukis dan tulis. Jadi mari kita lukis. Bahan dah ada, kita lukis. Lukisan tak cantik tak apa. Tapi tak payah nak sketching, dah ada shadow tak perlu. Yang penting lukisan kamu ada label. Baik, mari kita lukis. Lukisan saya pun tak comel ni mana. So kita lukis tabung uji. 1 ke 2? Kita ada 2 bahan kan? Jadi 2 bahan dah kita gunakan. 2 tabung uji yang kita gunakan. Baik. 2 tabung uji kita dah lukis. Dalam tabung uji kita akan isi dengan larutan natrium klorida. Baik, saya lukis dulu baru kemudian saya label, kemudian kita lukis paku. Nampak? Tak cantik pun lukisan saya. Kemudian kita labelkan dia. Ini saya tulis paku keluli. Saya lukis paku besi dululah. Kemudian sini saya labelkan dia sebagai paku keluli. Kemudian saya labelkan kedua-dua ini sebagai larutan natrium klorida. Dan kedua-dua ini kita panggil dia tabung uji. Ataupun kamu boleh buat macam ini. Kamu tulis sini tabung uji A, kamu tulis ini tabung uji B. Okey, selesai lukisan. Okey, bila lukis baru kita nampak apa yang kita nak tulis kan. Baik. So, apa yang kita kena tulis berdasarkan bahan yang kita lukis. Okey, nampak ni Okay, saya besar sikit. Baik.
Saya suka pelajar saya kalau tulis 5 step. 5 step. Okay. Step yang keempat dan kelima ni biasa ayat yang sama. Okay, kita tengok nanti. Okay. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Biasa saya tulis macam ni. Sediakan bahan dan radas seperti di atas. Saya suka buat macam ni sebab saya dah tulis, saya dah lukis. Kemudian yang kedua, masukkan larutan natrium klorida ke dalam. Okey, kita masukkan ke ni ya. Okey, kita gunakan tabung uji. So ke dalam tabung uji. Ada berapa tabung uji kita? Kita ada 2. So tabung uji A dan B. Okey, masukkan larutan natrium klorida ke dalam tabung uji A dan tabung uji B. Saya tak mention isi padunya berapa. So kita tak payah tetapkan dia punya isi padu. Terpulang pada kamu lah. Baik. Step yang ketiga. Okey, kita ada apa tadi? Kita ada kertas pasir. Tapi saya tak lukis kertas pasir. Jadi saya kena mention dalam tulisan saya apa fungsi kertas pasir tersebut. Jadi kertas pasir kita guna apa? Untuk gosok paku keluli dan juga paku besi supaya bersih daripada sebarang karat ataupun sebarang katisan. Jadi saya tulis kat sini, bersihkan paku besi dan paku keluli dengan menggunakan kertas pasir. Tulisan dah comot dah ni. Nampak kemalasan di situ. Baik. Kita dah gunakan kertas pasir. So bahan apa lagi kita tak gunakan? Kita tak masukkan lagi paku. Baik, step yang keempat. Masukkan paku besi ke dalam tabung uji A seperti mana saya lukis dalam gambar rajah ya. Dan paku keluli dalam tabung uji B. Okay. Dan step yang kelima, langkah yang terakhir, apa kita nak buat? Takkanlah biasanya kalau kamu pernah buat eksperimen ni, kamu akan biarkan set ni. Dia tak akan berlaku secara spontaneous, tak berlaku secara tiba-tiba. Jadi kita kena biarkan selama beberapa hari. Minimum, ada orang kata minimum berapa hari kita nak tinggalkan cikgu. Okey, kamu boleh letak anggaran di antara 3 hingga 7 hari. Jadi kita letaklah dia seminggu. Jadi kita akan biarkan kedua-dua tabung uji selama 7 hari. Di mana? Di rak tabung uji. Takkan dia boleh stand macam tu je kan. So di rak tabung uji. Dan perhatikan keadaan paku. Okey, ataupun biasanya boleh juga kamu tulis, perhatikan keadaan paku selepas 7 hari dibiarkan pada rak tabung uji. Yang penting maksudnya di sini step yang kelima yang saya nak cakap, kamu kena mention berapa lama kamu biarkan dan kamu kena mention juga pemerhatian kamu ke atas pemboleh ubah yang bergerak balas. Kita nak tengok ketahanan katisan tu selepas 7 hari. Selesai kita punya kaedah dan prosedur. Dan kita pergi kepada step yang terakhir iaitu penjadualan data. Okey, data kita, macam mana kita nak buat data? Baik. Pastikan kamu lukis dalam bentuk jadual. Okey, minta maaf lah, saya punya garisan ni tak cantik. Okey. Pastikan gunakan pembaris Okey, 2 kali 3. Apa maksud 2 kali 3? Ada 2 lajur.
3 baris. Baik. Di sini saya akan mention pemboleh ubah manipulasi, iaitu jenis paku. Yang ini adalah keadaan paku selepas 7 hari. Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas kita di sini, pemboleh ubah manipulasi kita di sini. Jadi kamu nak tulis keadaan paku ataupun kamu tulis kakisan paku. Dua-dua diterima. Ataupun keadaan paku. Baik, di sini nak mention lah pemboleh ubah manipulasi kita ada dua, iaitu paku besi dan juga paku keluli. Okey, perlu ke kita mention tentang pemboleh ubah bergerak balas? Tidak perlu, kerana dia minta kita untuk huraikan eksperimen sahaja. Jadi selesailah kita punya set jawapan bagi soalan nombor 10. Itu sahaja. Kamu boleh cuba jawab dan boleh bertanya pada guru untuk mendapatkan jawapan ataupun skema yang lebih tepat. Sekian, terima kasih.